Kalau terlibat dengan Dada ni kan, nak keluar, nak berpatah balik, memang sangat sukar. Orang-orang di jalanan ni dia mampu berubah. Kalau tanpa sokongan kita, asyik duk mengata, asyik duk menghukum, memang tak jadi apa. Bandaraya Kuala Lumpur dipenuhi ranjau dan warna-warni kehidupan. Namun di sebaliknya, di sinilah syurga buat golongan tunawisma atau lebih dikenali sebagai gelandangan. Tanpa perlindungan kediaman mahupun kerjaya tetap, mereka bertapak di Ceruk Bandar, Chowkit. Sebut saja Chowkit, pasti terlintas pelbagai kegiatan kurang enak kerana sering dikaitkan sebagai daerah lampu merah dan sarang penagihan dadah. Bagaimanapun, jangan sesekali hanya memandang luaran. Di dalamnya masih banyak titik putih melingkari segenap penjurunya. Wan Kamariah Daud atau Mak Wan, titik putih yang masih gagah berdiri melayari usia emasnya. Pelbagai episod hitam dilaluinya, menjadi sejarah yang sukar dilupuskan. Mak Wan ada dekat sini pada tahun 67. Masa tu Mak Wan umur 11 tahun. Mak Wan datang sini kerana ikut suami. Lepas tu suami Mak Wan ni seorang pengedar dadah lah dulu. So Mak Wan tak tahu dia pengedar dadah. Mak Wan ikut dia. Ikut dia datang sini. Lepas tu kena tangkap. Lamalah duduk penjara, akhirnya dia dihukum gantung sampai mati. Gantung mandatori lah. Selepas dia tak ada, Mak Wan pun teruslah hidup dekat Chowkit ni. Meskipun telah kehilangan suami, Mak Wan kekal terjerumus dalam kancah dadah. Kali ini lebih besar. Mak Wan terpalit dengan jenayah pengedaran dadah dengan alasan sebagai sumber rezeki. Berusia 69 tahun, wanita dari Kota Baru Kelantan ini telah bermastautin di ibu negara selama 4 dekad. Mak Wan asyik masuk keluar penjara, masuk keluar pusat serenti. Mak Wan terus je dengan kehidupan Mak Wan. Jual dadah, ambil alih tugas suami Mak Wan tu. Lepas tu makin lama makin teruk. Dekat lorong ni lah Mak Wan berada. Mak Wan tidur kat sini, makan kat sini. Dah jadi macam orang tak siuman dah. Gangguan emosi dan desakan sosioekonomi mengheret golongan ini ke gelanggang serba kekurangan. Kalau dulu tu Mak Wan isap dadah, Mak Wan tak pernah fikir pun macam ni. Tak pernah fikir nak berhenti, tak pernah fikir nak apa pun. Mak Wan dah declare diri Mak Wan ni mesti mati dekat mana-mana lah. Orang akan jumpa bangkai nanti. Kini Mak Wan mula mendekatkan diri dengan aktiviti amal jariah.
Bagi Mak Wan lah, kalau terlibat dengan Dada ni kan, Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita macam mana, nak keluar, nak berpatah balik dekat situ, daripada situ memang sangat susah sukar. Sambil-sambil cuci luka, balut luka dia kan. Kita pun pujuk supaya dia pergi jumpa doktor. Biasalah Mak Wan jumpa kat sini orang yang dekat dah nazak tau. Dah nazak, tak boleh buat apa. Cari saudara mara dia, carikan bank jenazah, uruskan sampai ke tanah perkuburan. Beginilah rutin Mak Wan setiap hari, meronda di setiap sudut lorong, membantu insan-insan kurang bernasib baik. Pada setiap hari Rabu dan Khamis, kelas fardu ain serta solat berjemaah diadakan di warung makan Sahabat milik Mak Wan. Ketika ini, dia antara individu yang tidak menang tangan dalam menguruskan aktiviti mingguan ini. Dekat kedai tu Mak Wan dah mula adakan solat berjemaah, kelas fardu ain, kelas masak. Mak Wan ada 2 orang tu, Mak Wan tengah train. Bagi ilmu tu kat dia, biar dia buat sendiri sampai betul-betul jadi. Nanti kita akan fikirkan pula macam mana nak bantu. Sekitar tahun 2013, Mak Wan ditemukan dengan Muhammad Syafiq Husni Zain. Sekaligus menjadi titik tolak bagi Mak Wan lebih mendalami ilmu agama, khasnya dalam bidang kerohanian dan fardu ain. Sebelum tertubuhnya warung makan Sahabat, rumah Mak Wan menjadi lokasi bagi sesi pembelajaran seminggu sekali. Kewujudan premis ini sekaligus memberi peluang lebih besar kepada masyarakat gelandangan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau sebelum Mak Wan mati ni, Mak Wan fikir Mak Wan nak adakan satu rumah sahabat lah. Satu rumah sahabat, kita boleh buat kat sana penginapan. Penginapan bukan bermalam kat sana. Penginapan untuk dia daycare. Maknanya dia boleh mandi, dia boleh solat, dia boleh basuh baju. Lepas tu kita boleh ajar dia fardu ain, kita ajar dia kelas masak supaya dia boleh keluar daripada kehidupan bergelandangan ni. Walaupun Mak Wan telah berjaya kembali ke pangkal jalan dan menghabiskan sisa-sisa hidup dengan beramal, dia masih mempunyai satu impian besar. Impian Mak Wan ni nak adakan satu van jenazah di depan warung makan Sahabat tu. Supaya rakan-rakan jalanan kita yang meninggal tak ada waris apa semua, kita boleh uruskan. Kita akan buat tu kursus pengurusan jenazah, apa semua kita akan buat. Berasal dari Kedah, Muhammad Syafiq digelar ustaz oleh Mak Wan dan rakan-rakannya. Setiap bacaan ayat suci Al-Quran disemak bagi memastikan jemaah dapat menyebutnya secara bertajwid dan tartil. Pengisian kelas agama turut mengetengahkan aspek-aspek lain termasuk tertib bersolat serta mandi hadas yang betul secara lisan dan praktikal. Aktiviti ini jelas menunjukkan peningkatan daripada jumlah kehadiran individu. Saya buat benda ni secara percuma sebab benda ni adalah tanggungjawab. Saya mengambil tanggungjawab untuk buat kerja dakwah ni atas pemahaman bahawa dalam ayat Quran lah semua kita wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihat wa qala innani minal muslimin. Maksudnya
dalam Quran sebut perkataan yang paling baik adalah mengajak orang untuk buat amal soleh. Amal soleh ni ada dua. Amal soleh wajib yang Allah suruh. Amal soleh yang bagi makan, yang tak suruh, Allah tak suruh. Indah cahaya neon malam. Tersimpan 1001 kisah di kota yang tidak pernah tidur. Menyingkap tirai kehidupan seorang bekas gelandangan bernama Mak Wan. Impian Mak Wan ni nak adakan satu van jenazah di depan warung makan Sahabat tu. Supaya rakan-rakan jalanan kita yang meninggal tak ada waris apa semua, kita boleh uruskan. Biasanya rutin Wan Kamariah Daud dimulakan dengan penyediaan makanan kepada rakan-rakan lorongnya. Sebelum itu, Pasar Besar Chowkit terlebih dahulu menjadi lokasi pilihan membeli bekalan untuk memasak. Dengan kudrat tulang 4 kerat, dia mengayuh basikal lebih 1 kilometer untuk ke pasar. Mak Wan akan singgah di gerai kuih muih membeli juadah di sini apabila tidak berkesempatan membuatnya. Mak Wan sekarang ni tenanglah hidup. Walaupun duit tak ada, cuma buat kerja sukarela macam ni. Kan, apa yang gelandangan makan itulah yang Mak Wan makan. Jadi kat kedai tu Mak Wan buat kerja dengan betul-betul sukarela lah. Pengagihan makanan dijalankan setiap hari kecuali pada hari Selasa. Bermodalkan wang diperolehi dari individu persendirian, penyediaan makanan bagi 300 orang diuruskan Mak Wan sebaiknya. Baginya, meskipun kuantiti yang disumbangkan tidak besar, namun amat membantu mengalas perut insan-insan kurang bernasib baik. Pengalaman lalu, walaupun pahit, membakar semangatnya untuk terus berbakti. Masih jelas diingatan, dahulunya Mak Wan pernah berada di kepompong sama seperti mereka. Usai pulang dari pasar, Mak Wan perlu segera ke dapur untuk memasak. Hanya tinggal 2 jam lagi sebelum waktu menginjak jam 12 tengah hari, masa yang dijadualkan bagi pengagihan makanan di warung makan Sahabat. Kerja-kerja memasak dan pembungkusan mengambil masa kira-kira 90 minit dengan dibantu 2 orang rakan. Jam 11.30 pagi, kelibat orang ramai membanjiri kaki 5 warung makan Sahabat mula kelihatan. Sejajar dengan musim pandemik, penggunaan pelitup muka dan sanitasi kendiri adalah satu kemestian sebelum mengambil makanan.
Mak Wan kumpulkan ramai-ramai kawan-kawan Mak Wan yang dulunya memang sat dadah teruk dekat lorong ni sama dengan Mak Wan. Tapi sekarang kita dah jalani proses pemulihan 5, 6 kali, 7 kali, 10 kali ada. Masuk penjara, masuk pusat serendi sepanjang hidup dia tu. Tapi hari ni dia orang dah bangkit. Dah pulih, dah bekerjaya, dah berumah tangga. Jadi Mak Wan kumpulkan dia orang ni sebagai role model kepada rakan-rakan jalanan kita. Turut menyertai penyagihan makanan adalah Harun Abu Bakar. Dia terpaksa menjalani kehidupan gelandangan hampir setengah tahun. Pengalaman hidup manis dalam kepahitan memberi semangat buat bapa berusia 50 tahun ini keluar daripada kehidupan di jalanan. Saya sendiri orang yang seketika pernah di situ. Siang bertukar malam, malam-malam tengok orang cari kotak, kita pun cari kotak, kadang letak kotak setelah tong sampah. Ya Allah Tuhanku, tak malu-malu beritahu tangan dia lah yang masuk ke tong sampah minta makanan. Masa tu tak ada orang bagi makanan. Menerusi anjuran program kerohanian, dia percaya ia mampu bertindak sebagai sistem sokongan yang membantu meningkatkan daya tahan emosi golongan ini. Bila mana kita ada warung Mak Wan ni, warung sahabat ni, kita rasa ini satu institusi, bukan sekadar makan. Kita bukan nak bagi makan, kita nak banner balik. Banner segi fizikal, intelektual, emosi dan spiritual. Mungkin program-program parenting berterusan, program-program kerohanian berterusan. Saya percaya kepada isi dalam diri saya dan semua kawan-kawan di sini, nak ataupun tak nak, mau atau tak mau, pilihan. Makanan percuma diberikan kepada golongan gelandangan, asnaf, warga emas juga fakir miskin. Sampah jangan buang merata-rata. Tolong. Harun telah lama bekerjasama dengan Mak Wan. Saya ada sikit duit, saya beritahu Mak Wan, Mak Wan, okey, saya ada 100 minggu ni, hari ni, okey, bawa masak. Okey, kita berdua bawa sangka, naik basikal, pergi lorong demi lorong. Kisah santunilah. Mak Wan selalu bagi semangat kat dia orang lah. Mak Wan kata kita kena usaha dalam hidup ni. Tak banyak sikit kita mesti kena usaha. Jangan selalu menadah tangan kat orang, cakap kan. Kita ada tanggungjawab untuk diri kita sendiri. Itulah yang Mak Wan buat. Mak Wan sekadar kata yang termampu je lah Mak Wan bantu. Mak Wan harap orang ramai ataupun masyarakat kan buanglah stigma, buanglah diskriminasi, bahawasanya orang-orang di jalanan yang dia mampu berubah. Tapi dia perlukan sokongan kita. Dia perlukan sokongan kita. Kalau tanpa sokongan kita, asyik duk mengata, asyik duk menghukum, memang tak jadi apa. Kekilafan lalu menjadi pendorong perubahan diri, mencorak jejak baharu kehidupan. Mereka pernah melalui sisi gelap yang menjadi cerita untuk dikongsi sebagai iktibar. Mak Wan, mungkin bagimu usaha yang dilakukan hanya sebesar zarah, namun tidak bagi mereka, penghuni Chowkit. Dirimu umpama lampu obor menerangi jalan keluar dari lembah serba kekurangan.